Okey, ini kita nak tengok satu topik berkenaan dengan sistem imun. Okey, apa yang dikatakan dengan sistem imun? Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh badan yang akan melindungi badan daripada sebarang jangkitan lah. Sama ada daripada virus, bakteria ataupun toksik yang boleh merosakkan tubuh badan. Okey, sistem imun akan diaktifkan untuk mempertahankan badan lah. So, sistem imun tubuh badan kita secara natural ataupun fitrahnya terbahagi kepada 3. Yang pertama disebut sebagai barrier, yang kedua disebut sebagai innate, yang ketiga disebut sebagai acquired. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama disebut sebagai barrier. Barrier ni kalau bahasa Melayu ni disebut sebagai dinding lah, ataupun penghalang antara badan kita, tubuh badan kita dengan dunia luar. So, barrier ni dia boleh terbahagi, dia boleh datang daripada kita punya kulit, ataupun kita punya mucus ataupun hingus, ataupun dia boleh datang daripada kita punya dinding usus. Okay, penting untuk kita nak tingkatkan kita punya kesihatan barrier ni ataupun sistem pertahanan utama tubuh badan kita adalah untuk mengeluarkan virus ataupun infection ni daripada tubuh badan kita lah. Dia yang utama. Contohnya kita punya sistem padaman, kita punya dinding usus. Sebab tu pentingnya untuk meningkatkan kesihatan dinding usus tu lah. Sebab tu kita ambil antara yang boleh meningkatkan kita punya sistem imun barrier ni adalah kita punya probiotik dan prebiotik, yang mana boleh meningkatkan kita punya kesihatan usus. Yang tu yang utama. Contohnya seperti vitamin C, zinc, protein. Nutrisi ni dia akan meningkatkan kita punya sistem pertahanan utama tubuh badan kita. Okey, kita tengok sistem imun yang kedua disebut sebagai innate. So, innate ni, sistem imun secara natural yang kedua ni dia dia boleh memusnahkan tanpa sengaja. Yang ni boleh terdiri innate, sistem imun innate ni dia terdiri daripada neutrophil, macrophage ataupun basophil. Dia datang daripada kita punya darah lah. So, darah kita akan menjadi pertahanan yang kedua. Andai kata bakteria ataupun virus ni dia terlepas ni, barrier sistem pertahanan yang pertama terlepas, so dia masuk juga, sistem innate kita yang kedua ni akan diaktifkan. So, sistem innate ni dia sebenarnya agak powerful yang boleh menyebabkan inflammation ataupun keradangan, yang mana dia boleh tanpa sengaja menyebabkan oxidative damage. Boleh menyebabkan kemalangan atau boleh menyebabkan kerosakan organ. Yang ni lah boleh menyebabkan berlakunya cytokine storm. So, cytokine storm ni lah yang orang paling takut sekali berlaku, sebab boleh menyebabkan kegagalan organ. So, untuk meningkatkan kita punya innate punya sistem imun ni, apa yang kita boleh buat untuk tingkatkan kita punya sistem imun yang kedua ni? Kita boleh ambil nutrisi ataupun kita boleh tingkatkan kita punya vitamin mineral seperti EPA, DHA, vitamin C, E, zinc, copper, selenium. So, untuk kita nak fight kita punya inflammation, untuk memastikan badan kita mampu bertahan lah jika ada keradangan. So, benda-benda ni ataupun vitamin mineral ni boleh kita ambil daripada sumber makanan. Yang ketiga, selain daripada barrier dan innate, kita juga ada disebut sebagai acquired. So, acquired ni dia kalau kata kita nak sebut dia sebagai special force lah. Dia special force dan dia berstrategi. Dia akan target satu-satu virus ataupun bakteria ataupun toksik ni, dan dia akan destroy, dia akan musnahkan lah. Yang ni terbahagi kepada disebut sebagai T lymphocyte ataupun B lymphocyte. Yang ni acquired ni dia akan biasanya kita punya bone marrow akan hasilkan lah. So, dia akan target kawasan yang infected, ataupun dia akan target cell death ni, dan dia akan membunuh virus lah. So, untuk nak tingkatkan kita punya sistem imun yang ketiga disebut sebagai acquired ni, kita boleh tingkatkan kita punya pengambilan vitamin A, vitamin D, vitamin B, B12, B6 ataupun zinc, protein ataupun kolesterol, untuk tingkatkan kita punya sistem imun, untuk menghapuskan ataupun mengelaklah berlakunya pencerobohan kepada kita punya
punya sistem imun. So banyaklah kalau kita tengok kajian-kajian hari ni, kajian semasa yang menunjukkan kalau kita kata untuk hari ni ada masalah, kata apa, virus infection, bakteria seperti COVID kan, banyak kajian semasa menunjukkan